Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Sekali lagi puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan peluang dan ruang kita berada di rumah Allah ini, duduk seketika menantikan waktu berikutnya, dan kita dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita perkara-perkara yang dijanjikan dalam riwayat dan hadis Nabi SAW, antaranya dinaungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bersama dengan kita, Allah kurniakan ketenangan kepada kita, dan juga Allah menyebut nama-nama kita ini di hadapan ataupun di khalayak mereka yang al-muqarrabin, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita dalam bab yang ketujuh, pelbagai sunnah berkaitan dengan permusafiran. Dan kita dalam pertemuan kita yang terakhir itu kita bincang berkenaan dengan subtopik apabila kita bermusafir ramai-ramai, maka permusafiran kita itu disunatkan, digalakkan untuk kita melantik seorang ketua yang kita katakan group leader, ketua rombongan, ataupun kita katakan ketua ataupun master ke, chief ke, marshal ke, sebutlah apa nama sekalipun dalam istilah-istilah kita. Baik. Ini berdasarkan kepada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Qala Nafi', qultu li Abi Salamah, "Anta amiruna." Baik, jadi hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila 3 orang bermusafir, maka lantiklah di kalangan mereka itu salah seorang untuk menjadi ketua. Jadi dia punya perawi hadis kita ni namanya Nafi'. Bila Abu Salamah kata begitu, maka Nafi' kata, oleh sebab kamu yang sebut hadis Nabi itu, kamu yang lebih mengetahui, maka kamu adalah yang jadi ketua kita. Kita berjalan sama-sama dan jadi ketua. Tak, ketua yang bagi keputusan. Okey, kita singgah kat sini. Okey. Tak. Kalau sekarang ni para bikers lah biasanya kan, ada ketua, dia punya apa nama ni, ada mic apa semua tu kan. Kita berhenti, lemang toki. Okey, Roger. Berhenti situ, kan? Kena ada pemimpin, kena ada ketua dia, leader. Okey, kita berhenti, ada orang ni nak isi minyak. Okey, kita berhenti BHP, jumpa di BHP mana? Lepas pada tol kita jumpa tol Gombak. Berhenti, kan? Baik. So maknanya yang buat keputusan supaya mudah buat keputusan. Tak adalah minta pandangan tu, minta pendapat ni, buat keputusan terus mudah sikit, ya kan? Baik. Kita sendiri pun biasanya begitulah.
bila nak berjalan. Jadi sunat bila lebih pada maknanya 3 orang ke atas, maka sunat kita lantik ketua rombongan. Baik, dapat pahala tu, dapat pahala, bukan main-main musafir biker begitu pergi sana saja, tapi dapat pahala. Sekarang ni kita nak buat aktiviti apa-apa pun ada rujukan panduan dalam agama. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang ni JPJ minta supaya senaraikan nama ahli rombongan tu kalau nak ride ke mana-mana kan. Kita yang duk naik kapcai ni, aduhai nak pergi JPJ pula dah. Kapcai pun dia punya road tag pun dah mati. Dah. So jadi takut dah sikit. Baik. Jadi walaupun nampak remeh, tapi benda ni merupakan salah satu daripada arahan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu, kalau kita lantik di kalangan kedua, maka akan dapatlah pahala, tak sia-sia perjalanan kita. Baik. Kemudian catatan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi la yahillu li salasata nafarin yakunu bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi mereka yang berada yang ada 3 orang berada di satu tempat yang terpencil, kecuali salah seorang di kalangan mereka dilantik menjadi ketua. Duduk di mana sekalipun baik. Kita tengok habis dari itu. Bermakna dalam kita punya perjalanan kena ada ketua rombongan. Baik. Topik yang kedua ialah kita ini berjalan ni bukan saja-saja nak berjalan, iaitu solat sunat di atas kenderaan meskipun tidak menghadap kiblat. Yang ni payah sikit kot. Walaupun kita berjalan, walaupun kita kita ni ride bikers kental dan sebagainya, tetapi kita tidak melupakan, tidak lalai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita berjalan, ya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Dalam ayat kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah Subhanahu Wa Taala kata berjalan-jalan. Pergi keluar berjalan, tengok dunia luar. Bukan saja-saja tengok, ambil iktibar. Bukan saja-saja kita ride, bukan saja-saja kita melancong sana, melencong sini, tapi ada dia panggil pahala dalam setiap perjalanan kita. Sebab kita ni, kita nak dah akui kan dalam solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Bila hidup mesti ada perkara yang kita buat. Bila ada perkara yang kita buat, kita nak perkara yang kita buat tu ada nilai ibadat, ada nilai pahala. Kita nak kumpul sebanyak-banyaknya kita punya mata wang kat sini. Kalau kita sekarang ni cashless kan, kita nak kita nak di akhirat nanti cash apa yang kita cashless dah, kita memang tak pakai dah duit tu pun kan. So kita nak nak menggunakan pahala. Tak ada cash dah masa tu. Kan? Baik. So, apa sahaja yang kita buat, kita nak supaya ada nilai pahala. Ada nilai pahala. Baik. Jadi antaranya ialah solat sunat atas kenderaan. Kita bermusafir kat mana-mana pun boleh solat. Tak ada alasan bahawa kita ni duduk atas kenderaan. Ya, duduk atas kenderaan tak boleh nak solat. Maka di sini wujudnya ataupun timbulnya persoalan isu berkenaan solat sunat di atas kenderaan. Baik. Daripada Amir bin Rabi'ah katanya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Katanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan baginda ke arah mana pun kenderaan itu menghadap, menghala. Baik. Riwayat yang lain, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilah yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fil maktubah. Baik. Tadi kita bincang berkenaan dengan solat di atas kenderaan. Boleh buat aja. Mana saja kita punya kenderaan menghadap, kita menghadap. Tak perlu kita menghadap kiblat. Sebab tu kata ulama, solat sunat menghadap kiblat. Solat sunat hadap kiblat. Solat wajib hadap kiblat. Kita punya antara syarat sah solat apa dia? Yang di luar. Pertama tutup aurat, yang kedua menghadap kiblat. Kan?
So antaranya ialah menghadap kiblat bagi solat fardu. Tapi kalau solat sunat menghadap kiblat, kecuali permulaan kita nak solat aja. Yang tu permulaan. Ada riwayat yang mengatakan Nabi bila nak solat tu Nabi menghadap kiblat dulu. Hadapkan dia punya kenderaan tu ke arah kiblat. Barulah Nabi bergerak kat mana pun tak apa dah. Baik. Cuma isu dia ni apa dia? Kita ni kalau bawa seorang, bawa motor. Nak sembahyang lagi, nak kelip mata ke, nak rukuk, nak sujud. Sujud tu tutup mata, buka-buka duduk di hospital. Itu ialah isu dia kan. Jadi nak tu. Kecuali kalau kita bawa kereta ada co-driver, kita jadi co-driver duduk sebelah. Sembayanglah daripada duduk tidur aja. Yang driver duk bawa aja kan. Penat juga kita duk tidur aja sebelah. Orang rumah ke tak, orang rumah tak apa, dia boleh bersembang, dia banyak dia punya perkataan yang nak disembangkan tu, nak banyak benda yang dia nak sembangkan. Ada juga kadang-kadang co-driver isteri dia hanya duduk dalam tu, yang buka matanya dah sampai dah, itu aja dia tanya. Dia tak tanya kat mana dah kita ni bang, tak dah sampai ke, buka mata. Kita ni punyalah bersengkang mata apa daripada awal sampai akhir kan. Ada begitu. Yang paling selamat dan juga dapat berkat ialah orang sebelah kita sambil-sambil tu solat sunat. Kalau kita berjalan waktu duha, solat sunat duha. Daripada waktu syuruk sampai pukul 12 tengah hari sebelum daripada zuhur, boleh solat duha, solat sunat duha. Pergerakan macam mana? Pergerakan isyarat ajalah. Pergerakan isyarat. Begitu juga kalau daripada malam lepas pada isyak, solatlah qiyamul lail terus. Qiyamul lail, kan? Supaya apa dia? Perjalanan kita dapat keberkatan. Allah jaga perjalanan kita. Allah berkati perjalanan kita. Allah pelihara kita daripada sebarang bahaya. Kerana apa dia? Dengan sebab solat tadi. Kalaulah kita bincang hari itu berkenaan dengan solat sunat ni, sunat dilakukan di rumah. Solat sunat dilakukan di rumah kan, afdal dilakukan di rumah. Dan juga kita katakan kenapa kita solat di rumah? Supaya kita tarik keberkatan di rumah. Tarik keberkatan masuk dalam rumah kita. Dan kita pancing malaikat masuk dalam rumah kita. Begitu juga kenderaan. Takkan masa kita beli aja kita nak solat hajat pada kenderaan tu. Ramai orang masa beli aja kan, dia solat hajat bukan dalam kereta, atas kereta, duduk atas bumbu kereta solat hajat tu. Kan? Advance punya orang. Pasal apa dia? Kereta ni kena solat betul-betul ni, kalau tidak memang teruk benar ni. Dia punya feng shui dia tak betul. Tahu feng shui tak feng shui pula dia. Ya kan? Sembahyang atas bumbung kereta duduk. Kita pun ya Allah, kan kemik kereta aku yang baru-baru ni kan. Boleh solat atas tu. Ataupun kita ambil air jampi tu, baca jampi, minta ustaz baca jampi semaya hajat, lepas tu kita mandikan kereta kita dengan air jampi. Itu kali pertama tu dan kali terakhir. Kenapa kita tak jadikan kereta kita juga diberkati dengan kita solat dalam kereta kita? Mana co-driver lah, kita mungkin tak lah. Kita mungkin berhenti di tempat R&R contohnya. Tapi boleh aja kita masuk ke tempat tu kan. Boleh aja masuk ke tempat ruang solat apa semua. Tapi kadang-kadang kita tengok ramailah pula. Nak solat di tempat solat musalla tu ramai. Maka kita solat sunat, bukan solat wajib, solat sunat dalam kereta. Boleh. Ya, kita berhenti R&R. Antara waktu dia panggil sebelum zuhur ataupun waktu malam. Kalau selepas zuhur mungkin orang nak sembahyang zuhur kan, selepas zuhur maknanya antara zuhur dengan asar maghrib, tu waktu orang berhenti untuk solat fardu biasanya kan. Solatlah. Tapi waktu selain daripada itu, lepas subuh sampai bila terbit matahari sampai pukul 12.30 kita boleh solat sunat. Ataupun dalam perjalanan kita, supaya kenderaan kita diberkati, bukan hanya pada masa kita beli aja. Orang ramai duk buat begitu, masa beli aja. Lepas pada tu tak adanya nak dapatkan keberkatan pada kereta, pada kenderaan, pada motor. Mandikan kali pertama masa tu aja dengan air jampi. Sedangkan kita boleh buat banyak lagi yang boleh kita buat keberkatan. Dengan Pak Imam tu okeylah. Pak Imam sembahyang hajat, Pak Imam apa dengan kenderaan kita. Sekarang ni tak adalah tempat kita. Mungkin di negara jiran kita masih ada lagi buat begitu. Nak sembahyang hajat atas panjat kenderaan. Kalau kita duduk dalam
apa nama highlight itu boleh, bolehlah kat belakang dia tu kan, kat belakang dia kita bolehlah bentang sejadah, bolehlah sembahyang atas tu. Ni kereta yang jenis tu, kereta pula kereta apa nama ni, kereta baru beli Azia ke, kereta tu atas bumbung dia tu tak adalah itu sangat, baru nak sujud tak terlentang pula dah jatuh licin pula kat atas tu. Baik, Allahu Akbar. So bukan masa baru beli sahaja, tetapi berterusan sehingga kereta itu berkhidmat kepada kita. Kita solat dalam kenderaan untuk dapatkan keberkatan pada kenderaan tu. Di samping tu juga ya. Ni duk pasang lagu aja dalam kereta. Boleh tak ada masalah. Dengar lagu ke apa semua, tak ada masalah dengar, tapi sesekali kita buatlah begitu. Semayang dalam kereta kita dalam perjalanan. Tak kira lah, tak semestinya kereta yang selesa saja. Kereta kita, kereta Viva ke, kereta apa ke, kancil ke. Tak semestinya kereta yang MPV. Kereta tu pun boleh. Baik. So dapat keberkatan. Bermula dengan takbir, disunatkan kita takbir menghadap arah kiblat. Solat sunat, kita sunat duduk menghadap arah kiblat, kemudian kita takbir. Itu solat sunat. Melainkan solat fardu katanya, yasna'u dzalika fil maktubah wa lam yakun Rasulullah tidak pernah lakukannya dalam solat fardu. Maknanya atas kenderaan untuk solat fardu yang apa nama ni, kenderaan berubah arah apa semua, Nabi tak pernah buat. Nabi akan turun, nazala fastaqbalal qiblah. Apabila untuk solat fardu, Nabi akan turun daripada kenderaan dan Nabi solat menghadap kiblat. Baik. So kita boleh buat begitulah. Untuk solat fardu kita berhenti. R&R ada tempat dia ya. Apa nama, lebih-lebih lagi kita rancang pemanduan kita. Itu penting. Kadang-kadang kita tak rancang pemanduan kita, nak pergi aja. Kita boleh rancang kalau kita bawa sendiri kenderaan. Kalau kita ikut skedul daripada apa nama ni, syarikat bas ke pukul berapa, yang tu memang kita tak mampu nak rancang lah. Nak berhenti bila nak masuk azan kita berhenti, itu memang tak mampulah, sebab bukan kita yang plan dia punya jadual. Kalau kita punya kenderaan sendiri, kita boleh plan kita punya perjalanan. Okey, dalam masa waktu dah agak-agak depan nanti apa nama ni, kalau kita ke depan lagi tak ada dah masjid, jauh dah, maka kita berhenti sinilah. Walaupun ada masa setengah jam lagi, kita boleh relax, bersiap masuk waktu setengah jam lagi ya kan. Ni kadang-kadang tak apa dan kok nanti kita boleh jamak, boleh apa semua. Ya boleh jamak, tak ada masalah, tapi jamak seorang-seorang nak rugi juga. Kita nak solat berjemaah, melainkan kalau kita berjemaah bersama dengan rombongan kita, itu lain. Kita plan kita punya perjalanan supaya kalau boleh kita solat singgah di masjid-masjid. Kalau di highway payahlah sikit nak plan apa semua kan, kita tak jangka jam apa semua tu. Kalau kita yang luar daripada highway, sebab tu kalau kadang-kadang ada orang sebut pada saya, ustaz orang mana? Orang Kelantan. Kesian orang Kelantan ni tak ada highway. Saya kata seronok tak ada highway. Pasal kita nak keluar bila-bila masa je daripada jalan tu. Kan? Kalau ada highway kena jam, tunggu R&R pula. Tak? Kalau tidak, ni kita boleh keluar je. Nampak aje surau, keluar surau. Nampak aje tu kedai makan, berhenti makan. Kalau highway dia tak boleh, dia ada tempat dia. Dia tak boleh keluar ikut dan gitu dah. Itu dia. Itu jawapan yang biasa je lah. Bukan maknanya memperlekehkan. Jangan pelekehkan. Begitulah maksud saya. Jadi apa nama ni, kita boleh plan, kalau boleh plan kita plan perjalanan supaya kita boleh singgah di masjid untuk solat berjemaah. Ada pula yang kata, habis ustaz kita mana boleh solat kita kan musafir, kita nak jamak, dia bukan sembahyang jamak, apa masalah? Bukan ke tak boleh kita berjemaah dengan orang bermukim situ? Kita tak boleh solat qasar kalau imam tu tamam, itu aja. Kalau imam tamam, kita kena tamam. Jamak tetap kita boleh jamak. Tu kadang-kadang kita kurang memahami benda tu. Ramai di kalangan kita kurang memahami. Bila kita katakan apa dia? Bila kita katakan solatlah bersama dengan jemaah ni. Saya jamak, saya musafir. Habis apa masalahnya? Kan? Banyak begitu, kadang-kadang saya berhenti, kadang-kadang kita tegur begitu. Boleh dia kata, saya nak sembahyang jamak. Sembahyanglah jamak, tak ada orang halang. Tapi kita solat bersama dengan tu. Cuma kita tak boleh qasar aja. Imam buat tamam, kita buat tamam. Kita tak boleh
lepas pada 2 rakaat tahiyat, imam naik untuk sambung rakaat ketiga keempat, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak boleh tu. Kan? Yang lain boleh je nak jamak. Habis kita jamak tadi solat zuhur bersama dengan imam 4 rakaat. Jamak pula asar. Jamak asar tu solat 2 rakaat ajalah. Qasar lah pula asar tu, sebab kita tak berjemaah dengan depa dah. Kita berjemaah mungkin dengan geng-geng kita pula. Kan? Dia kena memahami benda tu. Baik. Saya dengar ustaz cakap lain. Bukan, awak faham lain, ustaz cakap lain. Masa ustaz cakap, masa dalam ceramah tu kita duduk macam tengok ustaz, nampak kejap hilang, kejap ada ustaz, kejap ada, kejap hilang, kejap ada, kejap hilang ustaz tu. Tu yang yang salah dengar tu. Kan? Baik. Jadi fahami fiqh musafir. Barulah kita tidak tersalah berkenaan dengan cara solat orang musafir macam mana. Baik. Allahu Akbar. Kat mana kita tadi? Solat tentang kita punya solat, kita rancang, kita plan kita nak solat kat mana. Baik. Melainkan solat fardu, kata Nabi, kata dalam hadis ni, Nabi akan turun dan Nabi menghadap ke arah kiblat. Kalau solat sunat kita teruskan aja, tak wajib kita menghadap ke arah kiblat, tapi afdalnya kita permulaan takbir menghadap ke arah kiblat. Itu afdalnya. Baik. Ini sama aja, hadis yang berikutnya sama saja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Perinciannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di atas kenderaan ke arah mana pun kenderaan itu menghadap, dan jika baginda ingin dirikan solat wajib, baginda turun dari kenderaan dan baginda solat menghadap kiblat. Jadi kita solat fardu kita menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Solat fardu, solat wajib hadap kiblat. Baik. Kisah berikutnya, Anas bin Sirin katanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu istaqbalna Anas bin Malik hina qadima minasyam. Kami menyambut Anas bin Malik ketika mana dia balik daripada Syam, daripada Syria. Dia sambut kedatangan Anas bin Malik. Falaqinahu bi'ainit tamar. Kami sambut dia, kami bertemu di nama tempat Ainut Tamar. Fara'aituhu yusalli ala himarin. Aku perhatikan beliau solat atas himar kaldai, wa wajhuhu min zal janib. Dan dia punya hadapnya tu ialah ke arah apa dia? Ke arah belah sisi, iaitu sebelah kiri kiblat. Patutnya kiblat kau sebelah mana? Kau sebelah sana. Tapi dia menghadap kau tu. Kan? Menghadap kau sebelah sana. Patutnya kiblat sebelah sana tu, kiri tu. Baik. Faqultu, lepas pada Anas bin Malik selesai solat, dia pun bertanya, Anas bin Sirin bertanya, dia kata, aku melihat kamu sembahyang menghadap bukan ke arah kiblat. Pasal pula sembahyang bukan ke arah kiblat ni kan. Faqala laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alah lam af'alhu. Dia kata, kalaulah bukan kerana aku pernah melihat Rasulullah melakukan perkara demikian, aku tak akan buat. Oleh kerana aku tengok Nabi buat, aku pun buat. Baik, itu para sahabat kan. Jadi para sahabat ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jaga. Nabi buat tu dia akan buat. Tak tanya dah. Kalau kita, iyalah nak buat benda tu sunat ke, harus ke apa, tanya dulu. Kan? Kita ni bila dengar hukum apa semua, sunat ke apa, tak wajib kan? Tak wajib tak apa. Begitu. Kadang-kadang kita buat begini dosa ke? Tak semestinya dosa. Pasal Nabi tak pernah buat begitu, Nabi ajar buat begini. Kena tanya gitu. Kadang kita begitu. Salah ke kalau tak buat ni? Dosa ke kalau buat begitu? Mengejek bunyinya. Kan? Para sahabat dia tak pernah begitu. Tengok aja Nabi buat. Contohnya masa Nabi semayang. Pernah Nabi semayang pakai selipar, pakai sepatu. Tiba-tiba Nabi tanggalkan selipar Nabi.
Lepas pada semayang, Nabi kan istaqbala biwajhihi, Nabi istaqbalana biwajhihi. Nabi akan menghadap kita orang bertentang dengan kita orang. Lepas pada semayang, selepas daripada sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, lepas 3 kali sebut, maka Nabi akan menghadap ke arah kami. Bila Nabi tengok, apa hal pula selipar duduk sebelah masing-masing ni? Ada? Biasanya pakai kan? Nabi tanya begitu. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, tadi tuan hamba pakai, kita kan pakai. Tapi tiba-tiba kami tengok tuan hamba tanggalkan selipar. Kami pun tanggalkan juga. Tak ada tanya apa. Tengok aja buat tu. Nabi SAW kata tak ada masalah apa. Aku tadi masa semayang, sebenarnya selipar aku ni Jibril kata ada najis. So aku tanggalkan. Yang korang tu tak ada apa-apa kan, tak payah tanggalkan lah. Walaupun Nabi sebut gitu kan. Tapi para sahabat buat aja. Tak dan tunggu penjelasan apa, buat aja. Baik. Kita payah. Bila kita sebut Nabi tak suka bau-bauan yang mana menyebabkan tak selesa jemaah di masjid. Antara bau-bauan tu ialah banyaklah, sebab tu Nabi suruh apa dia? Nabi suruh pakai minyak wangi datang ke masjid ni. Maknanya begitulah contohnya. Bukan pakai minyak wangi, makna Nabi suruh tatayyaba, berwangi-wangian tu. Datang ke masjid kalau boleh kan. Dan juga kita jaga penampilan datang ke masjid. Melainkan kalau tak mampulah kita singgah pakaian kerja kita. Itu tak apalah. Kalau balik memang confirm tak sempat nak berjemaah. Itu lain lah. Dan bau badan, bau apa-apa sekalipun lah. Kalau tuan-tuan maaf lah sebut, kalau isap rokok, maka kalau boleh gosok dulu gigi tu baru masuk masjid, baru masuk surau. Ataupun beli kayu sugi. Paling kurang. Bukan maknanya kita marah orang merokok. Tak, nak merokok lah. Masuk dalam masjid, jaga. Sebab apa dia? Nabi pun sebut orang yang ada bau bawang pun, bau mulut dia tu bau bawang, bau putih. Nabi kata jangan datang ke masjid. Bermakna apa dia? Innal malaika, kerana malaikat ni malaikat dia tak suka sebagaimana bau yang manusia tak suka. Malaikat lebih-lebih lagi lah. Bukan maknanya maaf sangat-sangat, bukan makna kita kata menghalang orang-orang isap rokok itu aja nak tegur, yang lain pun tak nak tegur. Tak, itu contoh kita bagi supaya apa dia, supaya kita semua jaga apa sesama kita. Kita jaga kita. Baik. Jadi para sahabat ni tak pernah tanya dah. Kalau Nabi buat begitu, buat begitu. Kita kadang-kadang memang macam saya sebut tadi, tanya makruh ke? Tak kan? Tak gitu. Sampai begitu sekali dia mengejeknya kalau kita sebut kan. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya, menurut Imam Nawawi, hadis tersebut berisi penjelasan yang membolehkan solat sunat di atas kenderaan arah mana pun kenderaan menghadap. Jadi kita boleh buat supaya apa dia? Kita sebut tadi, supaya Allah kurniakan keberkatan bukan saja pada kita di rumah kita hasil daripada solat sunat di rumah, bahkan solat sunat dalam kenderaan kita. Solat sunat dalam kenderaan kita. Baik. Seterusnya, topik yang berikut, bertakbir jika menaik, bertasbih jika menurun. Kita dalam perjalanan kita perjalanan kita nak ke mana, musafir apa semua, nak naik kenderaan dengan motor ke apa sekalipun, kita akan contohnya naik Bukit Tinggi ke Genting Highland, ke Cameron Highland, ke tempat apa sekalipun, ke utara naik terowong, dia panggil terowong apa tu, menora, kat gua Tempurung dan sebagainya kan. Maka dalam keadaan kenderaan kita naik, maka kita takbir. Kenderaan kita mula turun daripada kawasan tinggi tu, maka kita bertasbih. Nak kena buat begitu. Kadang-kadang kita seronok gitu aja kan. Nak naik tu naik, pasal turun tu pakat bersorak. Itu aja. Tak ada dah tasbih ke, tak ada apa. Ya Allah Akbar kan. So maknanya kita naik kenderaan ke apa, layan lah. Naik motor kita layan dia punya lap apa semua tu kan, layan lah. Dalam masa sama kita takbir, kita tasbih. Naik kawasan tinggi kita takbir, turun pula kita layan dia punya lap apa semua tu, tasbih. Jangan duk hanya itu aja. Kita nak dapat pahala kan, nak dapat pahala dalam semua kita perbuatan kita, insya-Allah. Baik. Antaranya disebut kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna.
Katanya para sahabat, kami apabila kami berjalan dalam keadaan pendakian menaik, maka kami akan takbir. Kita boleh bertakbir. Baik, dan jika dalam keadaan turun, maka kita tasbih, kata para sahabat. Maka kita boleh buat benda tu. Boleh buat muka bumi kita pun macam tu. Bukan tu saja, kita naik flight. Kita nak naik flight kan. Sekarang banyak orang pergi Mekah, tuan-tuan, ya Allah. Orang yang pergi ke Mekah, Masya Allah, sekarang ni memang cukup, dia panggil padat lah. Macam musim haji sekarang. Bulan 12 dan juga bulan 1 sekarang ni. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 sekarang ni. 3 bulan ni kritikal. Ramai sangat orang. Bukan saja kita orang Malaysia, bahkan orang lain pun sama. Begitu juga. Ditambah pula dengan baru habis World Cup kan. Apa kaitan dia? Kadang kita travel agent sebut pasal World Cup. Kadang orang boleh faham, kadang orang tak boleh nak faham. Apa isu dia? Isu dia ialah apabila World Cup ni, Saudi dia punya flight dia dihalakan ke arah Qatar. Halakan ke situ, bawa penumpang ke situ. Dia tarik semua, bawa daripada negara-negara mana yang nak naik Saudi punya seluruh dunia, kan? Dia bawa ke hala ke sana flight dia. So, bila hala ke sana, dia punya tiket mahal. Bila tiket mahal, bila kita permintaan kita di Malaysia ini, permintaan kita nak dia punya, maaf lah kalau saya masuk benda tu, sebab saya dalam benda ni kadang-kadang orang tanya kan, kita bagilah penjelasan. Walaupun orang tak tanya, kita bagi juga penjelasan. Baik. So, contohnya tiket return. Saudi minta biasanya harga 36, 37. Return flight. Kan? Tapi dengan menghala ke arah sana, dia punya tiket dia mahal. Contohnya 4,300 tiket. So, kita bersedia tak nak bayar 4,300 untuk dia bawa flight? Tu yang jadi package jadi naik. Kena tambah 700, kena tambah 800 setiap jemaah. Pasal apa dia? Nak tampung dia punya tiket flight. Jemaah kalau kita katakan flight tak ada, dia kata ni nak menipu lah ni, travel agent nak menipu lah ni. Bila minta lebih, masalah pula dah. Dah hari tu kata harga lain, ni harga lain, berubah ni apa hal pula? Sudah. Hari tu kan kata dah confirm flight. Tapi oleh kerana di cancel, macam mana? Tak. 8 penerbangan di cancel dalam bulan Disember. Bukan di cancel, dihalakan ke sana. Kalau nak bayar 4,300 seorang. Jadi naik harga daripada 36 kepada 43. Berapa dah tu kenaikan? 700. Nak bayar 700. Ada jemaah tak nak. Bila tak nak, guna penerbangan transit. Transit ke mana? Ke Medan contohnya, Lion Air, Batik Air, pergi ke sana. Tu pun kena bayar juga, kadang ada kena bayar juga. Tapi sampai sana. Sampai di sana hotel pula tak ada. Pasal apa hotel tak ada, tuan-tuan? Pasal Saudi Air menawarkan orang yang pergi World Cup, dia dapat laksanakan umrah. Dia tak perlu apply visa lain apa, masuk aja boleh buat umrah. So, orang yang pergi World Cup berapa? 10 orang. Seluruh dunia 10 orang ke orang Islam? Cuba tanya pula kita. Ada? Kalau paling kurang 10 di Qatar, tengoklah berapa ramai orang ke sana. Kita katakan 100,000. So hotel boleh tampung, satu hotel boleh tampung 100,000. Tak boleh. Sebab itulah kita didahulukan orang yang naik Saudi untuk dapatkan hotel berbanding dengan kita. Kita dah bayar. Dan bila kita cerita gitu, takkan memang betul. Semalam saya punya jiran Bendahari Surau Al-Ikhwan, Bandar Baru Sungai Buloh. Tuan-tuan boleh cek ni live pula tu, boleh cek. Anak Bendahari Surau Al-Ikhwan, Bandar Baru Sungai Buloh, nurse di Riyadh sana, kerja di Riyadh. Ambil tiket dan hotel dah pun siap booking di Mekah. Sampai ke Mekah, hotel cancel, awak cari lain. Tu baru 2-3 hari lepas. Tuan-tuan, macam mana? Itu baru seorang. Macam mana travel yang bawa 40 orang, yang bawa 60 orang, yang bawa 80 orang, macam mana? Tu yang kena hotel kita dah booking dah, kena tendang. Yang kena marahnya travel agent. Yang kena marahnya travel tu nipu. Ni ustaz pun boleh menipu juga. Pak lebay takkan menipu. Macam tu kan. Pak lebay pun menipu juga. Itu ustaz-ustaz memang begitu, perut boroi, sebab tu makan duit haram katanya. Kita terpaksa lah jadi telinga badak, telinga gajah, dengar je lah nak baca nak tuan-tuan. Itu kritikalnya. Kan? Kritikal sampai akan dia panggil orang yang tak di cancel flight, tak ada flight bulan Disember, berapa puluh ribu orang Malaysia.
Yang nak pergi juga pergi, terbangkan juga, travel nak kena, kalau tidak nak kena kutuk, nak kena bawa ke tribunal dan juga sebagainya, di Ugun begitu. Okey, bawa juga. Bawa pergi sana memang tak ada hotel, adanya hotel jauh. Hotel jauh. Sumpah seranah pula, berbaku-baku pula pada ni. Isu dia begitu tuan-tuan. Isu dia begitu. Saya bukan nak backup mana-mana tu. Saya bukan nak backup saya punya travel, tapi semua travel menghadapi begitu. Ada yang boleh terbangkan. Tengok kami boleh terbangkan. Ya, awak punya jemaah 20 orang. Seat ada 25. Kami punya 40. 40 nak dapat 25, yang 15 lagi nak duduk kat mana? Di sayap kapal terbang tu. Tu dia kan. Iyalah memang awak dapat seat. Tak, tapi jangan tuduh travel lain tipu. Sebab jemaah awak berapa orang? Boleh terbang sebab seat memang banyak tu. Boleh terbang lah. Jemaah awak ramai tu. Boleh terbang lah. Sebab memang seat cukup. Awak 20 orang, awak 25 orang, memang samalah dengan 25 seat yang ditawarkan oleh Saudi. Contoh. Kami yang 40 orang ni, macam mana? Terpaksalah kena tunda untuk tahun Januari, Februari, Mac. Begitulah sampai bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sampai bulan Ramadan dia punya krisis dia. Penangan World Cup. Baik ya. Jadi paling kurang kita tahu benda tu, kita boleh sampaikan kepada orang ya. Tugas kita hanya sampaikan. Kalau nak kata tipu, tipulah, tapi itulah yang kami hadapi. Kan? Ada yang nak bawa kan, buat macam mana? Tahan ajalah. Tak mungkin Allah SWT bagi kafarah kepada bahagian pengusaha umrah. Boleh jadi juga ujian kepada kami semua, dan ujian kepada para jemaah juga. Ya betul, bukan redha sahaja, tapi kita cari penyelesaian terbaik. Itu yang terbaik. Cari penyelesaian terbaik. Baik. Allahu Akbar. Seterusnya tuan-tuan, disebutkan tadi iza sa'idna kabbarna, kita naik flight pun masa nak naik tu maka kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari samping kita duk ambil video kan, naik. Kebetulan duduk sebelah tingkap pula, cantik pula pemandangan view, naik begitu kan. Sambil kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik sampai dah kedudukannya alhamdulillah. Sehinggalah kita nak turun pula. Okey, bila diumumkan all crews please fasten your seat belt. All crew please fasten kan. Kita pun diminta kepada semua penumpang agar memakai tali pinggang keselamatan, tali pinggang keledar. Maka pakailah kita 40 minit nak mendarat tu kan. Contohnya kalau 40 minit lah kita akan melakukan pendaratan. Masa nak turun tu rasa pada bunyi dia punya dia lepaskan dia punya tayar tu, bunyi tu. Maka masa itulah kita duduk subhanallah, subhanallah, turun subhanallah, 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 subhanallah sampai mendarat. Jangan pula galak bunyi kan. Good job, well done, well done. Sebelum well done, good job tu kita tasbih dulu. Kita tasbih dulu. Lepas pada kita, okey, bagi ketepukan gemuruh kepada pilot kita, kapten kapal. Sebelum tu kita tasbih dulu. Masa nak turun tu kan, bila mendarat tu, bila dah okey tu, maka kita bertepuk pun tepuklah. Nak tepuk, nak kata well done, good job, apa semua, nak puji pilot, pujilah. Kita boleh buat itu tak? Sebab kita sebagai satu penghargaan kepada pilot tu. Di samping tu kita menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Barulah kita panggil hidup kita ni boleh imbang antara dunia dan akhirat. Kita bukan kolot, kita bukan mengenepikan dunia, tak. Tapi dalam masa yang sama kita boleh imbangi, balance antara dunia dan juga akhirat. Barulah kita katakan hidup kita ceria. Adanya ceria ni orang nampak orang agama gitu aja. Subhanallah, subhanallah. Jangan bergembiralah. Masa bergembira sebab tu Nabi SAW apabila permusafiran, Nabi benarkan para sahabat untuk, kalau kita sekarang ni bernasyid, berlagu apa semua. Sebab ada di kalangan para sahabat, contohnya Allahumma salli Abdullah bin Ja'far kan, dia bersyair depan Nabi sambil kita katakan dia melompat yang orang kata zikir kan. Bukan zikir, tapi dia memuji Nabi SAW. Dia ungkapkan kata-kata sambil begitu, sambil membuat gerakan-gerakan oyong hayang, melompat-lompat. Walaupun ada di kalangan sufi menggunakan ni adalah hujah kita boleh hujah kita boleh berzikir sambil menari sambil, tak, dia bukan zikir tu.
Dia menyebut tentang syair-syair, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bergoyang, sambil melompat, sambil mengangkat kaki. Dalam riwayat hadis disebut begitu. So, maknanya kita boleh berhibur. Sebab as-safaru qit'atun minal azab. Permusafiran tu salah satu daripada bentuk siksaan. Letih kita kan naik flight 8 jam kot, sakit lah bontot dah lah, dia punya sempit macam tu aja kan. Orang kata naik Air Asia duduk begitu, saya hari tu pun begitu, tegak kursi tak boleh nak ke belakang. Ya Allah, 8 jam duduk begitu. Dengan dia punya nak tengok skrin, nak dengar Quran apa semua tak boleh dah. Kononnya lah warok sikit kan dengar Quran, padahal lagu banyak dalam tu. Dengar lagu juga, tapi nak sebut apa dia, nak sebut duduk begitu tegak aja. Mana? Duduk di hujung pula. Nasib baiklah duduk di hujung kat ekor, dekat dengan pramugari, boleh minta air, boleh minta apa semua kan. Itu aje lah entertain. Yang lain nak buat tak boleh dah. Orang lain tengok tidur je boleh baringkan kursi. Ya Allah. Nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi benarkan untuk kita berhibur dalam bermusafir. Nak buka lagu, buka lagu. Ada masa kita berzikir, ada masa kita entertain diri kita. Baik. Jadi Islam itu bukan terlalu rigid. Dia juga adalah agama yang sesuai dengan fitrah kita, yang kita nak berseronok, nak berhibur, nak apa semua dibenarkan, tapi ada batasannya. Baik. Allahu akbar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah yaqul kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalatha. Dalam riwayat yang lain, semasa Nabi pulang daripada haji atau umrah, setiap kali baginda melalui jalan yang sukar didaki atau menaik, baginda akan bertakbir berjalan. Kita nak panjat Gua Hira sat lagi, nak pergi ke sana kan, panjat Gua Hira, kita nak ke mana saja, panjat Allahu akbar, Allahu akbar sambil bawa tongkat tu. Sampai ke sana 30 minit dah sampai dah tuan-tuan. Sekarang ni nak panjat Gua Hira 30 minit pun dah sampai dah. Kat atas sana pun dah meriah dah. Boleh minum teh, minum kopi, makan pisang, makan Maggi. Ya Allah, seronok dah kat atas sana. Baik. Cuma wahyu aje lah tak dapat, tak jumpa malaikat Jibril, tak jumpa dah. Nak jumpa malaikat maut mungkin ada jumpalah insya-Allah kat atas tu. Baik. Seterusnya, doa penting bagi yang melakukan perjalanan. Ini juga antara perkara yang boleh kita amalkan semasa kita meneruskan perjalanan kita, iaitu apa dia? Khawlah binti Hakim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Baik, katanya sesiapa yang singgah di satu persinggahan kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita hafalah doa ni, maka tidak akan dimudaratkan kepadanya sesuatu benda sehinggalah dia beredar daripada tempat persinggahan tersebut. Baik. Kisah ni menjadi satu pengajaran pada kita bahawa kita ni singgah mana-mana tempat, RNR, singgah di kedai, bila kita dalam permusafiran kita singgah di mana-mana tempat, maka sunat kita baca benda ni supaya tidak berlaku mudarat-mudarat kepada kita. Singgah di kedai tak berlaku keracunan makanan, singgah di tempat yang kita nak berkelah, nak apa semua, tidak diganggu gugat oleh makhluk-makhluk binatang berbisa ataupun mudarat-mudarat lain, tempat-tempat perkemahan contohnya. Kita boleh buat begitu, bukan maknanya kita nak tuding jari pada mana-mana pihak, tapi kalau kita baca ni, moga Allah selamatkan kita daripada bencana mudarat tempat di sepanjang kita berada di tempat persinggahan kita. Baik, kita nak berkelah, berkemah apa semua, baca doa tu insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita boleh hafal doa ni, moga-moga ada manfaat sekitar apabila kita ni nak cuti sekolah, nak bawa anak-anak ke mana-mana tempat, bercuti di hotel ke, mula-mula masuk hotel, baca doa ni insya-Allah. Moga-moga Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada segala bencana. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah, itu saja yang kita kongsikan pada malam ni, beberapa tajuk yang kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita nak bermusafir sekejap lagi, moga ia memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam.
Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.